إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mulakan Fadil Ustaz Zakaria, para pegawai masjid, kuasa qaryah, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita diberikan kesempatan untuk kita membaca dan mengambil pelajaran daripada surah, insyaAllah pada malam ini surah Al-Buruj, surah 71 insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البرج. قل كبرى بروج كبرى. واليوم الموعود. وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله. العزيز الحميد. إلا أن يؤمنوا
السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa wajib muttasil, Dhatil buruj qalqalah kubra, wal yaumi yautu madlin, al-mau madlin aud hal sukun dan qalqalah kubra, wa syahidin tanwin berwaw idgham ma'al ghunnah, mashhud qalqalah kubra. Kemudian qutila ashabul ukhdud sama juga qalqalah kubra, an-nar wajibal ghunnah, al-waqud sama juga qalqalah kubra. Idhum mimati batmu'ain izhar syafawi, alaiha madlinha asli qu'ud qalqalah kubra. Wahum ala tanwin mimati batmu'ain izhar syafawi, ma man asli yaf'alu man asli bil mu'minina syuhud hud qalqalah kubra. Wa ma naqamu man asli binhum izhar mimati bertemu hamzah izhar syafawi, illa an jama' jaiz munfasil, an yu'minu mimati ya idgham ma'al ghunnah, minu man asli al-aziz al-hamid qalqalah kubra, alladhi man asli lahu masilah qasirah mulkus samawati wal ard, wallahu ala ma asli syai'in syahid, syai'in syahid ikhfa, syahid men'alil sukun, dan syahid qalqalah kubra. Inna wajibal ghunnah alladhi min asli al-mu'minina wal mu'minati, thumma wajibal ghunnah lam yatubu mimati butmiya isa syafawi, yatubu man asli falahum azab izhar syafawi, azabu jahannam wajibal ghunnah, walahum azab izhar syafawi, hariq qalqalah kubra. Inna wajibal ghunnah alladhi man asli amanu badan wa amilus salihati lahum jannah, mimati betum jim izhar syafawi, jannah wajibal ghunnah tajri ikhfa, tajri qalqalah sughra, ri ra dipis, min tahti ikhfa, al-anhar izhar, dhalikal fawzul kabir. Inna wajibal ghunnah batasha rabbika la shadid qalqalah kubra, innahu wajibal ghunnah yub qalqalah sughra, wa yu'id qalqalah kubra. Al-Ghafurul Wadud sama juga qalqalah kubra, Dzul Arsyil Majid qalqalah kubra, fa'alul lima tanwin wa lam idgham bila ghunnah, tak ada yurid qalqalah kubra. Hal ataka man asli hadithul junud qalqalah kubra, Fir'aun yas'a man asfalin, wa Thamud qalqalah kubra. Balilladhi man asli kafaru man asli fi man asli takdzib dhib qalqalah kubra. Wallahu min waraihim wajib muttasil dimuharkan, muhim muhid mimati min idgham mislain, imma dengan mimati min dengan muhit qalqalah kubra. Bal huwa Qur'anun majid idgham ma'al ghunnah, idgham ma'al ghunnah majid qalqalah kubra, fi lawhin tanwin ma'al haym mahfuz idgham ma'al ghunnah. wallah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Buruj maknanya gugusan bintang. Surah yang ke-85 ayat 22 ayat. Ini ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut oleh Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u al-'isha al-akhirah bis-sama'i dhatil buruj was-sama'i wat-tariq. Daripada Abu Hurairah mengatakan bahawa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu, mana kana yaqra'u mana selalu, kana yaqra'u mana selalu baca apa dia al-'isha pada waktu 'isha malam ataupun tengah malam, bil sama dengan ayat as-sama was-sama'i dhatil buruj, dan
was-sama'i wat-tariq. Ayat-ayat yang selalu dibaca oleh Nabi dalam sembahyang Isya ataupun sembahyang malam, antara yang disebut oleh Abu Hurairah adalah surah ini. Surah apa? As-sama'i dzatil buruj, dan juga was-sama'i wat-tariq. Kalau kita nak ambil sunnah itu, kita kena hafal ya? Apa lagi? Tak apa lagi. Kenapa? Kenapa dah? Alhamdulillah. Kalau hafal kita beramal insya-Allah. Malam-malam kita sembahyang, kita baca surah ni. Sebab apa dibaca surah ni? Antara sebut dalam tafsir, dia kata surah ni surah motivasi. Surah motivasi. Sebab surah ini diturunkan di Makkah ketika umat Islam berhadapan dengan ujian, iaitulah 3 tahun Nabi diboikot daripada makanan yang telah disebut berkeliling daripada Kaabah, dibuat oleh Abu Jahal. Jangan bagi orang Islam makan makanan dengan jual. Kemudian pada tahun tersebut juga berlakunya penyiksaan kepada sahabat-sahabat Nabi, Bilal, Khabbab dan sebagainya. Maka turunnya ayat ini ialah menceritakan bagaimana, wahai Muhammad, sabar. Sabar. Sebab apa? Dalam ayat ini menceritakan bagaimana umat-umat terdahulu juga diuji oleh Allah Ta'ala dengan ujian yang juga berat, ujian yang sangat berat. Antaranya adalah ayat yang keempat, qutila ashabul ukhdud, iaitu berkaitan dengan kisah ashabul ukhdud. Ashabul ukhdud ini ialah tuan punya kepada parit. Apa maksud? Iaitu parit yang digali, yang dinyalakan api dan diumbankan orang yang beriman pada waktu itu dan dibakar hidup-hidup kerana mereka berkata, wa ma naqamu minhum illa an yaqulu ayyuminu billahil aziz ayyuminu billahil azizil hamid. Kerana mereka beriman kepada Allah, lalu mereka diumban oleh Allah dalam parit. Maknanya ujian itu hebat. Kalau Muhammad dan pengikutnya di Makkah berhadapan dengan ujian, umat dulu pun sama juga. Riwayat mengatakan ashabul ukhdud berlaku di zaman selepas, makna pensyariatan Nabi Isa alaihi salam, tak jauh mana pun, mana sebelum bangkitnya Nabi, iaitulah kaum yang mana sebahagian mereka itu beriman kepada ajaran Nabi Allah Isa alaihi salam. Mereka diuji oleh Allah Ta'ala dengan digali parit dan mereka diumban, dibakar hidup-hidup. Beriman seminit terus diumban, tak ada nak semayang, tak ada nak puasa, tak ada nak apa, terus diuji oleh Allah Ta'ala. Akhirnya mereka itu istiqamah, Allah Ta'ala angkat martabat mereka. Allah rakamkan kisah itu dalam Al-Quran untuk memberi motivasi kepada Nabi dan para sahabat bahawa itulah tabiat perjuangan. Bila kita berkata wa ma naqamu min illa ayyuminu billahil azizil aziz, bila kamu beriman kepada Allah, maka kamu akan diuji. Ujian itulah yang akan mengangkat martabat kamu selama mana kamu bersabar. Di ayat yang kita baca ini adalah surah Al-Buruj, diturunkan di Makkah. Surah Al-Buruj artinya gugusan bintang, iaitu surah ke-85, mengandungi 22 ayat jadi jenis Makkiyah. Diturunkan selepas turunnya surah Asy-Syams, Wasyams tajri saqalna, Wasyams surah Wasyams ni sebelum ni. Dia susunan ni mengikut susunan yang kemudiannya, bukan susunan dalam surah ini berdasarkan susunan turun ayat lepas ni, ayat enggak. Dia disusun kemudiannya oleh Sayyidina Utsman Affan radhiyallahu anhu, disusun kemudiannya. Jadi ayat ini diturunkan selepas surah Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Allah menyebut was-sama. Nanti kita baca dah sebelum ni, bila itu waw, itu waw mana sumpah, wawul qasam, huruf sumpah, wa ya waw, wal ba wa ta, ada 3 huruf sumpah. Waw, ba, ta, mana 3 huruf sumpah ni dipanggil huruf qasam. Apa maksud Allah bersumpah dengan as-sama? As-sama, apa makna sama? Iaitu langit. Demi langit.
wassama, dan sama dan langit itu. Makna bila sumpah minta kita ni tengok langit. Allah mula dengan sesuatu yang bersifat alam semesta, minta kita kaji langit. Kaji langit ni ilmu apa? Astronomi. Itu orang Islam di zaman lampau kaji bab langit bintang. Kita bab fiqh pun tak ada Nabi, kita nama Nabi bab langit. Mereka dulu selesai lah bab mereka PMR, IPSA tak ada. Mereka mengaji awal tu, sebelum baligh tu dah hafal Quran dah. Baligh tu dah selesai dah fiqh. Jadi Ibnu Sina 15 tahun tu dah selesai dah. Lepas 15 tahun baru dia mengaji perubatan, baru dia mengaji bidang-bidang sains dan teknologi dan sebagainya, baru mereka ada kepakaran yang sangat hebat. Al-Khwarizmi pun sama ketika kaji dia 15 tahun dah hafal Quran dah, semua tu dah selesai. Sebab sistem mereka bawah 15 tahun selesai Quran selesai, fiqh selesai. Lepas 15 tahun lepas PMR itu kajian bersifat semesta, kaji alam. Ulama-ulama ni dia kaji. Bila kita tengok pada ayat ini, Allah minta kita kaji. Mana ilmu astronomi ini suatu yang sangat penting. Zatil buruj, zat ini maknanya punya. Langit yang punya. Punya apa? Al-buruj. Zati mana langit itu memiliki. Pada langit itu kalau kamu tengok langit, nampak apa? Al-buruj. Apa itu buruj? Iaitu gugusan bintang. Al-buruj mana gugusan bintang. Ayat dalam ini kata tafsir dalam lain, dia kata boleh kamu rujuk surah Al-Furqan ayat 61, sama juga, iaitu Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Furqan ayat yang hampir sama, tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Allah minta kita tengok kepada langit. Kemudian surah Al-Furqan ayat 61 Allah kata tabarakalladzi, maha suci Tuhan yang telah menjadikan padanya langit, dan di langit sana atasnu ada burujan, yaitu gugusan bintang, wa ja'ala fiha, dan pada langit di atas sana itu adanya sirajan. Apa dia sirajan? Matahari yang sangat hebat, wa qamaran, dan bulan, muniran, yang memberi cahaya kepada alam semesta. Hebat. Ini kita kaji sains Islam ni hebat, bukan orang putih kita dulu jumpa. Cuma lah orang putih lah, dah, sebab mereka mengkaji banyak kajian-kajian, khazanah-khazanah, penulisan-penulisan, kitab-kitab asal mereka ambil dan menjadi rujukan mereka. Hakikatnya asalnya daripada umat Islam, khusus di zaman Andalusia, zaman kerajaan Andalusia itu sangat hebat. Nah, sebab itu bila kita kaji tokoh-tokoh sarjana Islam ramai lahir di bumi Andalus. Siapa ada duit lebih boleh pergi tengok negeri yang sangat hebat. Asalnya umat Islam, hari ini dah jadi negeri Kristian, tapi nama-nama tempat masih ada lagi nama-nama Islam. Khazanah Islam itu banyak diambil dan dijadikan hak mereka, dan mereka telah menjadikan penciptaan-penciptaan teori-teori sains, semua itu berasaskan daripada sumber yang telah dikaji oleh umat Islam. Salah seorang ulama yang bernama Abu Firnas, kita tahu dia seorang yang hebat mengkaji bagaimana burung terbang. Maka dia buat macam mana terbang burung tu, dia terjun daripada bangunan nak boleh terbang. Akhirnya dia terbang, jatuh juga. Tapi teori pertama tu, kapal terbang ni dia yang cipta, dia yang mereka. Sebab apa? Mereka kaji Quran. Allah sebut burung, Allah sebut alam, Allah sebut bintang, dia kaji. Ibn Battuta dalam Rihlah, Ibn Battuta orang tanya dia pasal apa hampir rata dunia, sebab dia kaji Quran. Quran kata afala yanzur, apakah kamu tak pergi fasiru fil ardi, apakah kamu tak berjalan di atas muka bumi. Bila nak berjalan, dia kena kapal, ataupun dia kena ada tempat nak naik tu, bau, kena ada sampan, kena ada bot, dia buat bot mereka. Nak berjalan pula kena ada peta. Macam mana nak buat peta? Dia pakai reka peta. Macam mana waktu malam nak ikut apa, panduan apa? Ada panduan daripada buruj ini.
daripada bintang-bintang ini. Mereka kaji bintang-bintang dan bentuk-bentuk bintang yang merupakan penunjuk arah bagi ahli-ahli pelayaran. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu tak melihat di sana, di langit sana tu adanya bintang-bintang yang sangat hebat. Kemudian Allah sebut, nanti dia hurai panjang di bawah tu, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud. Okey. Kemudian Allah bersumpah dengan hari al-maw'ud, iaitu hari maw'ud itu adalah hari al-qiyamah, yaumul qiyamah. Okey. Di sini kata ulama, apa kaitannya? Kalau ayat yang pertama tadi Allah minta kita kaji tentang alam hebat di dunia ni dulu lali, kamu nampak di dunia ni benda bintang, benda langit, benda matahari, bulan, kita nampaklah hebat tak? Hebat. Kalau begitu hebat ciptaan Allah, maka tak mustahil Allah boleh menciptakan benda yang juga hebat, iaitulah hari pembalasan. Maknanya kalau Allah boleh buat langit, bintang dan segalanya, maka Allah yang sama yang boleh menciptakan apa yang dinamakan hari pembalasan. Maka bila Allah sumpah dengan hari pembalasan itu, minta kita yakin bahawa di sana akan berlakunya hari yang dijanjikan. Apa dia hari yang dijanjikan? Iaitu yaumul qiyamah, hari pembalasan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Allah bersumpah lagi, wasyahidin wa masyhud. Wasyahidin wa masyhud, dan demi Allah menyatakan sumpah itu syahid. Kata tafsir ni yang kita baca ni, dia kata syahidin itu kembali kepada Nabi Muhammad. Syahid isim fa'il. Dan demi Nabi Muhammad yang penyaksi kepada siapa? Wa masyhud, iaitu umat Nabi, umat Muhammadiyah disebut masyhud. Dan yang menyaksi siapa? Nabi Muhammad. Dan yang disaksikannya siapa? Kita. Sebab Nabi itu disebut basyiran wa basyiran wa nadhira. Nabi disebut sebagai syahidan. Allah sebut inna arsalnaka syahidan, kami mengutuskan kamu Muhammad syahidan wa mubasyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Kami utuskan engkau Muhammad syahidan, menjadi saksi kepada manusia. Apa makna saksi kepada manusia? Maknanya apa yang dibawa oleh Nabi itu sudah sampai kepada manusia seluruhnya. Atas sifat tablighnya Nabi itu, Nabi menyampaikan Islam sampai kepada kita, sampai jelas sampai itu daripada apa yang kita dapat lah ni, ilmu Islam, syariat Islam, ajaran Islam, apa yang Nabi sampai, semua sampai pada kita. Wa masyhudin, dan kamu yang telah menerima apa yang disampaikan itu, kamu buat ataupun tidak, maka Allah Ta'ala akan soal segala apa yang disampaikan kepada kita oleh Nabi itu, kamu buat ataupun tidak. Demi penyaksian Muhammad yang telah menyampaikan semuanya itu, kamu buat ataupun tidak. Al-Maraghi kata wa masyhud itu maksudnya umat Nabi yang kena bertanggungjawab kepada Nabi di hari akhirat, kalau amalan apa saja yang Nabi sampaikan tu hampa buat ataupun tidak. Allah menggunakan kalimah kamu akan menyaksikan, disaksikan oleh Nabi apa yang kamu buat di dunia ni berbetulan ataupun tidak dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Mana dia kait syahid Nabi wa masyhud umat Nabi. Mana kaitannya apa? Nabi yang menyampaikan, kita yang menerima apa yang disampaikan oleh Nabi. Tiga ini dipanggil muqaddimah. Yang nak cerita dalam ayat surah ini adalah apa? Ayat yang keempat dan seterusnya sampai ayat yang ke-9. Muqaddimah ini kata ulama tafsir fi zilalil Quran, dia kata tiga ayat basic ini, tiga ayat permulaan ini nak menggambarkan kehebatan Allah dalam penciptaan langit, bumi dan segalanya, termasuklah hari akhirat. Kita baca sikit huraian. Allah bersumpah dengan nama langit, was-sama'i dzatil buruj. Nama langit yang mempunyai gugusan bintang atau bintang besar-besar, yakni buruj.
Buruj juga dinamakan manazil di alam langit yang tinggi. Berarti manazil itu ialah kedudukan atau tempat persinggahan bintang-bintang beredar semasa peredaran di angkasa luas. Ini ilmu ni kita pun tak ngaji ni. Kena masuk satu malam kan Haji Munir kena fikir sapuan mengajar Haji Munir. Tak jumpa ustaz pun tak ada ni. Tapi ustaz ada ni, dia ni pro ustaz, yang mengaji bidang profesional dia jadi ustaz, orang pro ustaz. Boleh pro ustaz ni boleh. Dia mengaji bidang sains ke apa, lepas tu dia menjadi ustaz. Dia panggil pro ustaz dia bukan. Tak apalah. Pro ustaz pun tak apa. Itu kita nak ngaji. Ba'alam ni, ba'alam bintang ni bukan benda kita nak tengok itu ya. Nah, tak faham. Tapi ulama ni dia hurai ni, dia reti ni bukan ni ulama Nusantara dalam tafsir. Saya cari tafsir Jalalain pun dia sebut macam ni juga. Mana mereka dah kaji dah benar. Kalimah buruj dia kata jamak kata berganda mana burj. Dalam segi bahasa artinya istana-istana, benteng, menara atau bangunan yang tinggi. Buruj dalam ayat ini artinya gugusan bintang-bintang, juga diistilahkan dalam ilmu falak manazil. Ilmu falak lah, termasuk ilmu falak. Ini pun ilmu yang hampir pupus juga, ilmu falak ni. Sampai dia kata kalau mati seorang dua lagi pakai tak takwim lah kita. Ada pun tua dah katanya. Arti tak ramai. Sebab apa? Ilmu falak ni susah. Dia kena ngaji, dia kena ikut sistem dia. Artinya tempat yang menjadi kedudukan atau tempat persinggahan bintang-bintang di langit. Rupanya di atas langit tu dia ada alam, seolah-olah macam di dunia juga. Dia ada sistem dia. Kata pada mufassir ni mana ulama-ulama dulu lah yang mereka kaji. Tempat-tempat persinggahan yakni manazil itu dinamakan buruj kerana jelas kelihatannya di langit. Dan dibahasakan buruj itu ialah istana-istana oleh kebesaran dan ketinggiannya di angkasa, lantaran di sanalah tempat persinggahan para bintang beredar. Mana bintang-bintang tu dia ada tempat singgah sana, tempat dia berhenti yang dinamakan buruj. Bintang beribu berjuta jumlah dia, mana di sana ada tempat-tempat yang disebut buruj. Bintang 12 zodiak termasuklah dalam istilah buruj atau gugusan bintang dalam ayat ini. Sebagaimana telah maklum, buruj dinamakan juga manazil, yakni tempat peredaran bintang-bintang, matahari dan bulan. Maka peredaran bulan pada tiap-tiap manzilahnya atau gugusan bintang akan berjalan selama 2/2/3 hari. Berarti ia akan kelihatan berjalan selama 28 hari dan terlindung dari penglihatan selama 2 malam pada tiap-tiap bulan. Urai lagu ni tak faham ni kita ni, payah juga. Ini semua sistem takwim peredaran matahari, bulan dan bintang. Matahari pula akan berjalan pada tiap-tiap gugusan mengambil masa 1 bulan. Terdapat 6 buah gugusan di utara khatul istiwa. Khatul istiwa ni kalimah Arab. Khat al-istiwa, khat yang tinggi. Orang putih ambil dia punya, dia kata khatul istiwa. Asalnya is Arab, khat al-istiwa. Orang Islam kaji semua tu. Dan dalam 6 buah gugusan yang lain di selatan khatul istiwa. Gugusan di utara khatul istiwa ada 6: Hamal, Thawrun, Jauza, Sabqan, Asadun, Sumbulan. Dan semua nama ni nama binatang-binatang mereka. Dan kitab tafsir Jalalain pun dia sebut nama ni juga. Gugusan selatan khatul istiwa disebut Mizan, Aqrabun, Qausun, Jadiyun, Dalwun, Hawtun. Itu nama-nama yang disebut pada gugusan yang telah ditentukan 6 dan 6 mana 12. 3 buah bintang pertama di sebelah utara khatul istiwa menempuh masa selama 3 bulan. Permulaannya pada hari ke-21 bulan Mac. Tempoh ini dinamakan musim bunga. 3 bintang berikutnya juga beredar mengambil masa selama 3 bulan.
permulaannya berlaku pada 21 hari bulan Jun. Tempoh ini dinamakan musim panas. 3 buah bintang yang kedudukan di selatan khatulistiwa itu beredar mengambil masa 3 bulan seperti itu juga, bermula pada hari ke-21 bulan September. Tempoh ini dinamakan musim gugur. Dan 3 buah bintang lain yang berada di selatan khatulistiwa juga beredar mengambil masa selama 3 bulan melalui hari yang ke-21 bulan Disember. Tempoh ini dinamakan musim sejuk. Semua ada kaitan. Rupanya peredaran alam ni dia ada sistemnya. Mengapakah Allah bersumpah menggunakan nama Buruj? Jawapannya ialah untuk menunjukkan betapa ajaibnya makhluk angkasa itu ditadbir oleh Allah dengan teratur, tanpa selisih perjalanannya walau sedikit pun. Kemudian Allah bersumpah pula dengan menggunakan nama hari kiamat yang dijanjikan kepada makhluknya, wal yaumil ma'ud. Dan dia juga bersumpah dengan nama Nabi Muhammad wa syahidin, dan sebagai saksi, dan umatnya wa masyhud itu sebagai pihak yang disaksikan, serta para nabi yang lain yang mana mereka bakal disaksi di atas perbuatan umat masing-masing pada hari kiamat kelak. Bahkan Nabi Muhammad bersaksi bagi seluruh makhluk yang dihimpunkan di padang mahsyar untuk dihisab. Tujuan Allah bersumpah sedemikian untuk menunjukkan keagungan kudratnya agar dijadikan pengajaran. Ini semua yang saya sebutkan di awal tadi, ayat yang menggambarkan kehebatan kekuasaan Allah, bahawa apabila turunnya kepada Nabi dan para sahabat, mereka merupakan orang yang hebat, karena di belakangnya Al-Rabbul Azza, Tuhan yang sangat agung. Kemudian Allah menceritakan qutila ashabul ukhdud, telah dibinasakan. Qutila ini maknanya telah dibunuh. Ashab, orang-orang yang membina parit, celakalah kepada mereka itu. Mereka apa? Ashabul ukhdud, orang-orang yang membina parit itu. Dan dibenanya parit itu, setelah itu dinyalakan an-nari dzatil waqud, dan yang berapi dinyalakan nar itu api. Dzatil waqud, kayu api. Mana dinyalakan api pada kayu api, menyala dengan nyala yang hebat. Izhum alaiha qu'ud, kemudian belah nyala mereka. Izhum, mereka itu alaiha qu'ud, duduk di tepi parit itu. Wahum alama, dan mereka wahum alama, atas apa yang mereka buat itu, bil mu'minina syuhud, mereka melihat apakah rentingan ataupun teriakan ataupun tangisan, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka bina gali parit, lalu mereka humbankan orang beriman, lalu mereka bergembira, bersorak ria dari kalangan mereka, karena umat Islam telah disiksa. Ini bentuk yang Allah sebut 4 ayat ataupun 5 ayat ini nak menggambarkan bagaimana umat di zaman dahulu pun mereka disiksa oleh Allah Ta'ala, disiksa oleh pemimpin pada zaman mereka itu dengan siksaan yang sangat hebat. Kita baca sikit. Allah menyumpah dengan melaknat ashabul ukhdud, yakni dengan membinasakan mereka dengan siksaan di dunia dan akhirat. Sebab apa Allah bersumpah dengan mereka itu? Sebab dosa mereka membina parit yang dalam lagi panjang. Kemudian mereka menyalakan api di dalamnya untuk membakar orang-orang yang beriman kepada Allah dengan mencampakkan ke dalamnya, dalam api itu. Kisah ashabul ukhdud, yakni orang-orang yang membina parit, mengikut ceritanya iaitu di negeri Najran yang terletak di tanah Yaman, antara di ujung Mekah itu, Saudi itu, antara Saudi dengan Yaman. Tanah Najran yang terletak di tanah Yaman. Ada terdapat seorang yang memeluk agama Nabi Isa putera Maryam. Salah seorang daripada mereka telah menyeru agama yang dibawa oleh Nabi Isa itu kepada penduduknya yang sudah pun menganut agama Yahudi, dengan memaklumkan bahawa Nabi Isa telah membawa syariat yang memasukkan syariat mereka.
Seruan itu telah disahut oleh sekumpulan mereka, lalu mereka pun beriman. Berita ini sampai ke pengetahuan raja mereka, Zunuwas, yang pada masa itu menganut agama Yahudi. Dia segera mengerahkan bala tenteranya dari kaum Himyar supaya menangkap mereka yang beriman. Semuanya telah diberi kata dua, sama ada mereka mahu beragama Yahudi ataupun mereka dihukum bakar dengan api. Diperintahnya supaya membina parit yang besar lagi panjang dan dinyalakan api di dalamnya. Lalu dibawalah seorang demi seorang dari mereka yang beriman supaya memilih kata dua tersebut. Siapa yang takutkan api sebagai penyesal dan berbalik menganut agama Yahudi, orang ini dilepaskan. Dan siapa berpegang teguh dengan agama yang dibawa oleh Nabi Isa sebagai orang yang beriman kepada Allah, tidak mempedulikan siksa yang ada di dunia, karena percaya Allah bakal memberi sebaik-baik balasan, orang itu dicampak ke dalam parit yang berani, yang berapi hingga mati, yang berapi sehingga mati. Allah menggambarkan ashabul ukhdud itu sangat kejam, menyalakan api dalam parit dengan kayu api sehingga lidah apinya marak hingga dengan hebat untuk membakar kaum mukminin, sementara mereka duduk berkeliling di tepi parit menyaksikan orang-orang beriman dibakar di dalamnya. Ini kisah yang panjang. Termasuk dalam kitab ini disebut bagaimana ketika mana diumpankan orang-orang yang beriman tadi, ada seorang tua yang juga beriman diumpankan. Kemudian datang seorang perempuan yang sedang mengandung nak diumpankan. Lalu apabila dia nak diumpankan itu, maka dia berkata, alangkah baiknya kalau aku mengaku. Akhirnya terdengar satu suara mengatakan bahawa, teruskan, ya ummah anti alal haq, wahai ummi, kamu atas kebenaran. Kemudian ada seorang perempuan bersama seorang anaknya, disebut dalam hadis Nabi. Kisah ini dia masuk dalam satu hadis Nabi yang panjang, menceritakan kisah ashabul ukhdud ini, bagaimana mereka itu dihumbankan semuanya. Lalu apabila seorang perempuan tadi dengan anak dia yang masih dia dukung, dia masih dukung anak dia, kemudian ketika itulah dihumbankan. Di sini saya baca hadis yang panjang ini. Dia kata di sini, bersama dengan seorang anak, faqala as-sabi, maka berkata anak dia, isbiri ya ummah fa innaka 'alal haq, wahai ibu sabarlah, kita di atas kebenaran. Lalu kedua beranak terjun dalam api yang membara besarnya itu. Kisah ini, kisah ashabul ukhdud ini dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya dia panjang cerita dia. Bermula daripada seorang budak yang mana dia beriman, lalu dia mengajar kaumnya untuk beriman, akhirnya kaumnya beriman. Apabila beriman, maka dia telah disiksa, termasuk dia telah dibunuh, dan kaumnya telah disiksa dan dihumban dalam parit yang sangat marak api. Kata Fizilal, ujian Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua, yang disebut oleh Allah dalam Quran, wajahiduhum, dan berjihadlah kamu bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan juga dengan nyawa. Kemudian Fizilal juga dalam tafsir Fizilal juga kata, ada ketika Allah menyatakan yujahidu bi anfusikum wa amwalakum, berjihadlah kamu dengan nyawa kamu dan harta kamu. Maksud di sini dia kata, ada suasana ketika itu kamu diuji hanya harta, kamu belum lagi diuji dengan nyawa. Ashabul ukhdud ini mereka diuji dengan nyawa tu, maka ketika itu mereka sabar dan terus membeli tawaran syurga Allah dengan korbankan nyawa mereka. Maksudnya di sini ada ketika kita diuji oleh Allah dengan harta, dengan masa, dengan hanya riang kita saja. Ada ketika suasana yang lain kemungkinan diuji dengan nyawa dan sebagainya. Ini bergantung kepada keadaan. Apapun semuanya itu, apa dia? Itulah tabiat. Tabiat siapa? Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid.
Tabiat bagi mereka yang berkata ayat 8 itu, mereka tidak menyesal orang mukmin itu, melainkan orang mukmin itu berkata apa? Ayyuminu billah, mereka beriman kepada Allah Al-Azizil Hamid, yang perkasa lagi terpuji. Paham di sini bila kata beriman maknanya diuji. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Kamu akan diuji. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu itu mengaku kamu sudah beriman sedangkan kamu tak pernah diuji oleh Allah? Jadi inilah persoalan kita. Bila kita selesa, tak ada apa, sakit, demam pun dah mana, oi bagus sungguh. Kadang-kadang bila kita diuji sikit dengan sakit, kadang-kadang kita tak sabar, lupa hak sihat lama tu, nak main sakit sikit, aduh tak padan. Jadi kadang-kadang kita tak sabar. Mana bila ujian, musibah dan sebagainya itu menandakan ujian daripada Allah, maka kita kena sabar. Di ayat yang kita baca ini, kita akan sambung ayat ke-8. Maksudnya Allah Ta'ala nak menggambarkan bagaimana perjuangan orang-orang yang terdahulu hebat, sehingga mereka diuji, korbankan nyawa mereka. Begitu juga kisah Masyitah yang Allah rakamkan dalam Quran. Begitu juga kisah Ashabu Yasin yang Allah rakamkan dalam Quran. Habib An-Najjar, dia hanya seorang pencari kayu api, jual di pasar, beriman lalu dibunuh, dan akhirnya Allah rakamkan jihadnya itu dalam Quran. Jadi semua orang-orang watak-watak ini adalah watak-watak hebat, tokoh-tokoh hebat yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran untuk nak menggambarkan bahawa syurga suatu yang mahal. Suatu yang mahal, maka jalan untuk sampai ke syurga itu sudah tentulah memerlukan kepada pengorbanan, jihad, segalanya lah, harta, benda dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan sebanyak tadi dapat kita mengambil pengajaran, dan insyaAllah kalau ada kesempatan kita bercari orang tentang ilmu sains ni, saya pun berminat jugalah untuk nak kaji benda-benda alam semesta ni, untuk kita kaji orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, kaji tentang ilmu falak dan sebagainya, untuk kita tahu. Sebab Allah sebut semua tu, banyak ayat yang surah Amma ni ayat tentang langit bumi banyak. Jadi insyaAllah kita dapat kaji dengan cara yang terkini untuk sama-sama kita merasai hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Aqul qawli hadza, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa darra'ana wa ta'abbudana wa tamin taqsirana ya Allah ya Allah. Allahumma rizqna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an li kulli da'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbal ya karim ya